Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita mulakan kelas kita dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami pintu ilmu dan kebijaksanaan-Mu dan limpahilah ke atas kami daripada hazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sekarang kita mulakan dengan ulang kaji set soalan. Okey, saya refer kepada soalan yang kita dapati daripada Google Search. Okey, soalan ni saya akan attachkan pada description nanti di mana saya dapat soalan ni. Kita menggunakan kod DCC 82 untuk ulang kaji sesi kali inilah. Jadi saya akan attachkan kertas ini di bahagian description nanti yang saya dapat daripada Google Search. Okey, kita mulakan soalan bahagian A, soalan 1. Okey, soalan 1A, define plane survey, takrifkan ukur satah. Okey, takrifan ukur satah ni kita dah belajar dalam topik 1 dan ini saya telah tanya dalam kuis. Jadi sekarang ni kita buat ulang kaji saja ya. Okey, kita mulakan kembali balik kepada soalan 1B. Okey, 1B, explain briefly the following leveling survey term. Change point, intermediate site, foresight, backside and benchmark. Okey, apa yang kita namakan sebagai change point, apa yang kita nama sebagai benchmark. Okey, ini adalah term-term yang ada dalam leveling, benchmark, station, reduce level, backside, foresight, intermediate site, change point dan height of collimation. Okey, benchmark. Benchmark adalah permanent atau fix nilai yang kita dapat daripada datum. Datum tu kita dapat daripada aras purata laut yang disediakan oleh JUPAM. Okay, station adalah point kita lakukan leveling stuff di mana kita ukur different height di mana yang kita nak dapatkan di atas permukaan bumi. Okay, reduce level kita dapat daripada bacaan backside atau foresight. Nanti kita akan dapat bacaan reduce level. Maknanya lebih kepada bergantung kepada datum yang kita rujuk lah. Ada rujukan kita dapat daripada bacaan daripada datum. Okay, backside adalah first reading dalam siri. Kita mula daripada backside. Dan bacaan terakhir bagi siri tersebut kita namakan sebagai foresight. Dan bacaan antara backside dan foresight adalah intermediate side, iaitu bacaan antara. Okay, change point adalah bacaan di point di mana kita ambil bacaan dua kali, iaitu kali yang terakhir bagi siri yang sebelumnya itu kita namakan sebagai bacaan foresight dan bacaan pertama bagi siri yang itu kita namakan sebagai backside. Itu adalah term-term yang ada dalam leveling. Okey, kita selesai soalan 1B, kita pergi kepada soalan 1C. Okey, soalan 1C ni adalah soalan calculation. Okey, table A1 shows the data of observation leveling work for the construction road in Kulim. Calculate the entries mark itu X. Okey, daripada soalan ni, okay, kita nampak dia tulis kat sini BS, IS, FX. Okey, ini adalah backside, intermediate side dan foresight. FX adalah foresight, dia bagi nilai rise, fall, reduce level and remark.
Jadi kita kena dapatkan nilai XX yang tertinggal ni. Ada 10 markah, ada 10X kat sini. Jadi saya akan dapatkan gambar tu dan saya letak di template saya untuk kita sama-sama kira lah. Okey, ini soalan dia yang ini tadi XX ada 10X. Jadi setiap X ni saya rimakkan dia sebagai A, B, C, D, E, F, G, H, J dan K. Okey. Boleh saya tanya, dalam fieldwork ni ada berapa series yang ada? Okey, disebabkan correction dengan final ni kita tidak disuruh untuk kira. Maknanya kita abaikan je. Okey, dari fieldwork yang ada kat sini, macam ni kita nak tentukan berapa siri, kita tengok berapakah jumlah bilangan backside yang ada. 1, 2, 3. Jadi kita tahu ini adalah 3 siri. Dalam satu siri kita mesti mula dengan satu backside dan satu kita tutup dengan foreside. Dan bacaan tengah-tengah ni adalah bacaan intermediate side. Jadi untuk memudahkan kamu, jadi saya tandakan dia dengan warna biru supaya kita tahu ini adalah siri yang pertama. Okey, kita buka dengan backside, kita tutup dengan foreside. Okey, untuk siri yang kedua, kita buka dia dengan satu backside dan kita akan tutup dia dengan satu foreside. Jadi yang tengah-tengah ni adalah intermediate side. Okey, begitu juga seterusnya. Untuk siri seterusnya, kita mula dengan backside dan kita tutup dengan satu foreside dan tiada nilai bacaan intermediate side. Okey, tugas kita sekarang. Okey, sekarang kenapa ini ada dua bacaan change point? Jadi change point adalah kena ada satu bacaan foreside untuk siri sebelum dan satu bacaan backside untuk siri selepasnya. Itu kita namakan sebagai change point. Begitu juga dekat titik F ni adalah change point sebab D ni adalah bacaan foreside untuk bacaan terakhir bagi siri yang kedua. Dan ini adalah bacaan pertama bagi siri yang ketiga sebagai backside. Kita namakan sebagai CP. CP ni adalah change point. Okey, tugas kita sekarang adalah untuk mengira nilai-nilai yang hilang di sini. Okey, saya gunakan. Okey. Okey. Jadi kita mulakan dengan kita mulakan dengan A. Kena faham konsep untuk mengira rise and fall ni. Okey, bacaan nilai backside, nilai sebelum tolak dengan nilai bacaan staf semasa akan dapat nilai rise ataupun fall. Jadi di sini kita kena buat satu persamaan. 2.191 tolak dengan A. A adalah bacaan staf intermediate sama dengan kamu akan dapat negatif. Kenapa negatif? Sebab dia berada di fall 0.314. Jadi kita boleh dapat nilai A di sini. Ini adalah satu persamaan. Okey, kita buat persamaan dulu. Nanti last sekali boleh kita dapat nilai dia Okey, kita buat B pula. Okey, B, begitu juga konsep dia B. Bacaan nilai staf sebelum tolak dengan bacaan nilai staf semasa akan dapat positif 0.506. Jadi dekat sini saya tulis, okey, B tolak dengan 2.513 akan dapat 0.506 positif sebab dia berada di rise. Okey, macam mana nak dapatkan C? Okey, nak dapatkan C pula. Okey, saya ni Okey, ini bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa akan dapat nilai
Sini negatif lah. Okay. Sebab dia berada di kolom fall. Jadi dia punya equation dia adalah 2.513 tolak dengan C akan sama dengan 0.298. Okey, ini semua persamaan. Ini dalam masalah matematik. Okey, nak dapatkan D pula. Nak dapatkan D, okey, bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa akan dapat nilai positif 0.855. Jadi C tolak dengan D akan dapat 0.855. Ini pun merah, ini pun kita tahu nilai dia, ini pun kita belum tahu nilai dia. Sebab kita belum kira kita belum selesaikan lagi. Saya just buat equation saja. Okey, kita dah sampai D, kita ke E. E adalah nak dapatkan nilai rise. Jadi bergantung kepada nilai A lah. Okey, A tolak dengan 2.325 bacaan staf semasa akan dapat positif E. Jadi equation dia adalah A tolak dengan 2.325 akan dapat E. E adalah positif. Okey, dah selesai rise and fall. Ada lagi satu lagi fall dekat bawah ni. Okey, nak dapatkan F. Macam mana nak dapatkan F? Okey, D tolak dengan bacaan staf selepas. Ni tolak dengan kat sini, saya salah. Okey, bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf selepas akan dapat F. Ya. Okay, bacaan staf sebelum 1.752 tolak dengan 3.824 akan dapat nilai F. 1.752 tolak 3.824 sama dengan F. Ini semua persamaan matematik ni. Boleh diselesaikan sebab cuma unknown je. Ada satu je unknown. Okey, F dah selesai. G. Okey. G macam mana nak kira reduce level. Jadi kita dah selesai untuk kolom rise and fall. Kita masuk kepada kolom reduce level. Okay. Jadi saya cuba tukar color. Okey, nak dapatkan reduce level, nak dapatkan G, ingat lagi tak persamaan atas ni, tolak dengan fall sebab dia negatif, dia dekat fall adalah negatif. Tolak akan dapat nilai 49.556. Jadi dia punya nilai, dia punya persamaan dia adalah G tolak dengan 0.314 akan dapat nilai 49.556. Ya, okey. Okey. G, H. H macam mana nak dapat H? Okey, tengok nilai atas. Tengok nilai atas ni, reduce level. Okey, kena tambah. Kenapa kena tambah? Ini kena tolak sebab ini berada dekat negatif. Ini ada berada dekat kolom positif. Dapat nilai H. Jadi equation dia akan jadi 49.736 tambah. Kenapa kena tambah? Sebab dia berada dekat kolom rise sama dengan dapat H. Kita nak cari H ni. Okey, H. J. Okey, macam mana nak dapat J? Okey, tengok reduce level sebelum. Okey, kena tolak. Sebab apa kena tolak? Sebab dia berada di kolom fall. Jadi kena tolak dapat J. Jadi equation dia akan jadi 51.071 tolak dengan 0.298. Okey, sama dengan
J. Okey, J. Ya, ayat matematik ni rasanya boleh faham. Okey, last sekali adalah K. Macam mana nak dapat K? Okey, tengok reduce level yang atas ni ditolakkan. Kenapa ditolakkan dengan F? Sebab dia berada di kolom fall. Dapat nilai K. Jadi kat sini akan jadi equation dia 51.628 tolak dengan F sama dengan K. Okey. Okey, ni semua equation yang kamu kena selesaikan untuk dapatkan nilai A, B, C, D, E, F, G, H, J, F dan K. Kena faham konsep. Kalau tak faham konsep, kita tak tahu kalau nak dapat rise and fall, maknanya baca staff sebelum tolak dengan baca staff semasa. Dan dapatkan reduce level bagi point tersebut, tengok bacaan staff yang sebelum, tambah ataupun tolak dengan bacaan fall, rise ataupun fall, baru kita dapat reduce level bacaan semasa. Okey, jadi saya kembali dekat sini. Okey, jadi kita buat equation lah. Okey, jadi dekat sini saya ajar kamu lah. Saya nak dapatkan A. Okay, A. Okay, A adalah negatif 0.314. Okey, sini adalah positif, kita bawa ke sini jadi negatif 0.2.191. Nilai berapa? Jadi kat sini, okey, nak dapatkan A ni adalah, okey, bacaan jadi kena tambah lah. Jadi kat sini tambah 31 ini tolak dengan ini dapat. Jadi nilai 2.191 tambah dengan 0.314. Dapat 2.505. Betul jawapan dia, betul. Okey, bacaan B pula. Macam mana nak dapatkan B ni? Okey, B tolak dengan 2.513 akan dapat 0.56. Jadi nak dapat B ni kita kena tambahlah ni ayat matematik B hanya sama dengan 0.506, bawa ini bawa ke sini akan jadi positif 2.513. Jadi kita tambahkanlah kat sini negatif 506 tambah dengan 2.513. Okey, itu jawapan dia. Okey. Untuk C. Okey, untuk C nak tambah ke nak tolak? Okey, jadi C sama dengan 0.298 tambah dengan 2.513. Jadi ini adalah cara untuk selesaikan equation dia lah. Jadi C, jawapan C adalah ini 2.513 campur dengan 0.298. Okey, jawapan dia 2.811. Okey. Okey, untuk D. Okey, D. Kita dah tahu dah C ni nilai dia 2.811. Okey, tolak dengan D sama dengan 0.855. Jadi D tu macam mana nak selesaikan D tu?
ditambahkanlah. Jadi D adalah 2.811. 2 nilai C campur dengan 0.855. 3.866. Ni bawa sini, ni tolak. Oh, tolak. Okey, 2.855 ni kita kena tolak dengan 0.855. Akan dapat 1.956. Matematik sebab ni negatif, saya bawa ke sini, ini bawa ke sini, jadi 2.811 tolak dengan 855 lah. Okey, kalau ni D dekat sini sama dengan 2.811 tolak dengan 0.855. Akan dapat nilai D lah. Okey, macam mana nak dapatkan nilai E? E adalah A tolak dengan 2.325. Okey, A mana? Sama dengan A tolak dengan 2.3. Okey, 0.18. Okey, betul 0.18? Betul. Jadi kat sini kita gantilah. E dia 2.505. Okey, tolak dengan 2.325 sama dengan E. Ini cara saya selesaikan equation dia. Okey. Boleh. Okey, nak dapatkan F. Okey, F senang je. F adalah nilai 1.752 tolak dengan 3.824. Akan dapat negatif. Negatif lah sebab dia turun. Ni. Okey. G. G macam mana nak dapatkan G atas ni? Okey, G maknanya G tolak dengan 0.314. Dia sepatutnya dia jadi macam ni lah. Okey, ni tolak dengan sini dapat sini. Jadi nak dapatkan G ni. Maknanya G adalah 49.556 tambah sebab kita pindahkan 0.314 tu ke kanan. Jadi kita tambahkan dapat nilai G. Okey, sama dengan ni campur dengan 0.314. Ni dapat 49.87. Jadi ini saya birukanlah. Sebab ini ada penyelesaiannya. Okey, H. H, mana H? Okey, H maknanya ini bacaan sebelum 49.736 ni kita tambahkan dengan nilai tambahkan terlebih jauh. 49.736 ni akan tambah dengan sebab dia berada dekat kolom rise, jadi kita tambahkan dapat H. Jadi H adalah 49.736 campur dengan 0.829 akan dapat 50.565. Okey, ni secara terus, tak payah lagi. Okey, J pun terus. Okey, J nak dapatkan nilai J. Jadi nilai bacaan reduce level sebelum 51.071 tolak. Sebab apa kena tolak? Sebab dia berada di kolom fall. Jadi kita tolak dapat J. Okay. Jadi nak dapatkan J adalah 51.071 akan tolak. Tolak dengan 0.298 akan dapat 50.773. Dan last sekali, okay, kita nak dapatkan nilai. Okay, jadi nak dapatkan nilai K, kita tahu 51.5528 tolak dengan F. F dapat berapa tadi?
negatif dapat F 0 point 2.072. Baru dapat nilai K. Dapat nilai K. Jadi kita dapat nilai K adalah sama dengan ini tolak dengan nilai F. Okey, akan dapat 49.556. Okey. Dapat. Okey, kalau macam tu saya gantikan dia nilai Okey, untuk mengesahkan lagi kita punya jawapan ni betul tak betul. Jadi saya ajar macam mana cara masukkan balik. 505. Okey, sini dapat 3.015. Okey, sini dapat 2.1. Okey, D dapat 1.956. Okey, E dapat 0.18. Okey, 2.072. G dapat 49.87. 50.773. Dan K kita dapat 49.556. Okey. Jadi kita nak sahkan kita punya nilai, kita buat semakan aritmetik. Semakan aritmetik apa? Okey, semakan aritmetik. Okey, kita kena kira kolom backside tolak dengan kolom foreside. Okey, kolom rise tolak dengan kolom fall. First reduce level tolak dengan last reduce level. Kita nak tu kita punya jawapan betul ataupun tidak. Jadi kita dapatkan nilai sum. Okey, sum. Okey, untuk rise, foreside, rise and fall. Dan kita kira sama dengan berapakah beza rise dengan fall. Okey, sama. Sekejap saya naikkan. 314.9. Okey, jadi kita dapatkan last kali first reduce level tolak dengan last reduce level 314. Okey, selesai Okey, kita kembali balik kepada soalan. Okey, soalan 2. Soalan 2A, state 5 type of classification in surveying based on instrument use. Okey, ini adalah soalan topik 1. Walau bagaimanapun, saya bukakan jawapan untuk kamu sebagai salah satu usaha saya untuk Okey, saya lagi sekali ya. Okey. Okey. Ini jawapan untuk kita dapatkan. Okey, macam mana kita klasifikasikan ukur melalui based on instrument use. Okey, ini adalah chain survey. Kita gunakan ukur rantai ataupun bitar ukur. Kita ada kompas survey, jadi kita gunakan kompas. Okey, kita ada satu lagi plane survey, kita akan ukur meja, jadi kita gunakan meja, pita ukur dan tripod lah untuk kita buat pengukuran. Okey, kita nak ada satu lagi jenis adalah theodolite survey, jadi kita gunakan theodolite. Okey, tachymetry survey kita gunakan total station, dan fotogrametri ni kita gunakan udara lah ataupun gunakan kapal terbang untuk snap gambar.
Jenis permukaan bumi. Okey, kita kembali balik kepada soalan. Okey, soalan 2B. Okey, soalan 2B dia suruh kira latih lipat. Okey, dia suruh kira koordinat. Okey, ni soalan dia. Untuk tabel A2B, dia suruh kira koordinat. Jadi ini tak termasuk dalam silibus kita. Jadi saya abaikan saja. Sebab ini semua saya dah generate untuk kamu. Begitu juga soalan A2C. A2C ni dia suruh kira latih lipat lah. Ini pun saya dah generate untuk kamu untuk report. Okey, selesai. Okey, soalan B. B1. Okey, B1A. Okey, list 3 purpose of leveling work. Okey, kenapa kita kena buat leveling work? Ukur ketinggian, ukur aras. Kita yang paling penting kita nak dapatkan beza tinggi. Daripada beza tinggi tu, jadi kita dapatlah rancang kita punya earthwork ataupun kerja tanah. Okey, ataupun kita boleh rancang kita punya kerja setting out. Okey, kita boleh dapatkan keratan side view, iaitu ketinggian daripada satu stesen ke satu stesen. Ataupun kita gunakan dalam MSD, iaitu Mace-Howe diagram untuk kira kuantiti dan masa. Dan tender lah, tender cost. Dan begitu juga dalam level ni kita akan buat kontur. Kontur tu maknanya kita akan dapat beza tinggi bagi satu kawasan yang besar. Okey, begitu juga saya telah praktikkan dalam praktikal untuk kita dapatkan dalam leveling ni kita buat praktikal banyak. Contohnya kita buat series leveling, kita buat long section, cross section dan kontur. Jadi semua ini meliputi semua bidang kerja yang ada dalam leveling work. Okey, soalan 1B. Okey, soalan 1B, there are two types of leveling calculation which arise and formatted and height of collimation. Describe two advantages and two disadvantage of each method. Okey, dalam kita punya syllabus kita cuma belajar rest and fall method. Tetapi saya cuba bagi pendedahan dekat kamu macam mana, apa kepentingannya kita. Okey, ini kelebihan dan kekurangan bila kita buat kaedah naik turun ataupun kaedah height of collimation. Untuk semakan arasan dikira dari aras laras yang sebelumnya, oleh yang demikian kita akan berkira-kira yang betul untuk memastikan semua aras laras adalah betul daripada pengiraannya lah. Begitu juga untuk kaedah naik turun ni lebih sesuai sebab ia boleh disemak bagi semua aras. Apa maksud saya semua aras? Bermaksudnya tadi macam kita buat semakan aritmetik, kita boleh buat satu series ke satu series untuk memastikan dia betul-betul daripada atas sampai bawah. Okey, keburukannya banyak pengiraan tapi dan dia tidak sesuai jika kita banyak kali kita pindah alat ataupun banyak series. Banyak series lebih senang kita gunakan kaedah height of collimation. Okey, height of collimation adalah dia punya kelebihan dia adalah pengiraan dia lebih cepat. Sebab dia cuma ada height of collimation satu series cuma ada satu bacaan saja. Dan keadaan ini sesuai untuk pemancangan ataupun untuk setting out ataupun kerja-kerja kontur. Begitu juga setiap kebaikan mesti ada keburukannya. Kaedah of collimation memang susah untuk kita semak, tidak boleh disemak kecuali bila dah habis pun kita boleh semak. Dalam kesalahan akan berlaku pada aras yang berasingan, boleh berlaku tanpa dibuat semakan dan tidak sesuai untuk kerja-kerja yang melibatkan pengiraan. Jadi itu adalah kelebihan dan kelemahan ada dua kaedah ni lah, naik turun dan height of collimation. Okey, soalan 1C. Okey, calculate the reduced level average point of the data table B1 by using the height of collimation and also show the arithmetic check for the calculation. The leveling work start at J Mark BM 2201 JPJ with reduced level 37.742 meter and finish at TBM 01 with reduced level 48 and 006 meter. Jadi ini table B1 ni, okey, dia bagi begitu juga saya cakap
Kamu kena faham. Okey, dia kata BS dekat sini adalah backside. Ini intermediate side. Ni adalah foresight. HOC adalah high of collimation. Jadi saya ubah soalan ni menjadi rise and fall method lah. Jadi kita mula dengan BM K02201 JPJ pada reduce level 37.740 dan kita tutup dia pada TBM PU01 pada ketinggian 48.006 meter. Jadi kalau tengok soalan ni, dia suruh kira sampai reduce level saja. Jadi kita ada 3 step saja sampai semakan arithmetic saja. Tiada correction, tiada final, reduce level. Dan dia bagi catatan kat sini adalah change point. Jadi kalau tengok kat sini, semua session ni adalah change point. Dia cuma ambil backside, foresight, dia tanpa ada intermediate side. Jadi bila tengok dekat sini, kita dah tahu kita ada 10 series. Ataupun kita baca kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Oh, ada 11. Ada 11 series. Okey. Saya ubah dia, saya pergi ke template, saya paste dia punya. Okey, ni soalan dia. Jadi saya dah ubah dia dalam bentuk macam ni lah. Okey, kita ada. Okey. Jadi saya cuba colourkan dia untuk kamu boleh faham. Ini siri yang pertama. Okey, ini siri yang kedua. Okey, tadi saya cakap 10 kan. Kita tengok betul tak 11. Okey, 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11. Jadi dalam pembukaan yang dia buat ni kita ada 11 series. Dia cuma ada backside, foresight, sebab ni adalah semua adalah change point. Ni semua adalah change point. Okey, jadi 10 campur 1, 11 lah. Ada 11 series. Okey, jadi soalan ni dia tak suruh kira correction. Jadi tak payah kira lah. Okey, kita gelapkan. Okey. Okey, soalan ni lebih senang sebab tak ada intermediate side. Okey, jadi kita mulakan. Okey, macam saya cakap tadi, kita ada 11 series. Dan kita mulakan macam mana dapatkan rise and fall sampai reduce level lah. Okey, jadi untuk yang ini, yang pertama sekali kita tak payah kira rise and fall sebab kita dah tahu reduce level dia 37.370 sebab itu titik datum kita. Jadi kita mula dengan row yang kedua, macam mana dapatkan rise and fall. Okey, tengok bacaan staff sebelum, tolak dengan bacaan staff semasa. Andai kata dia positif, letak dekat rise. Kalau negatif, letak dekat fall. Okey, untuk yang biru, tolak dengan yang biru. Okey, bacaan staff sebelum, tolak dengan bacaan staff semasa. Sebelum, tolak dengan semasa. Sebelum. Okey. Jadi saya mulakan pengiraan dia untuk dapatkan nilai. Okey, nilai staff sebelum 1.68625 tolak dengan 1.014. Okey, dapat positif. Okey, 2.041 tolak dengan 0.886. Okey, jadi staff sebelum dia adalah 2.305
tolak dengan 1.493. Okey, bacaan start sebelum dia 1.443 tolak dengan 1.435. Dapat negatif. Okay, kita tinggalkan kat situ dulu. Nanti saya akan paste kepada kolom yang sebelah ya. Okey, bacaan staf sebelumnya untuk row ni 1.31 tolak dengan bacaan staf semasa kita adalah 1.266. Okey, bacaan staf sebelum kita adalah 1.401 dan bacaan staf semasa 1.503 dapat negatif. Okey, bacaan staf sebelum kita adalah 4.605 tolak dengan 0.761 bacaan staf semasa. Okey, bacaan staf sebelum 2.39 tolak dengan 0.085 staf semasa kita akan dapat 2.305. Bacaan staf sebelum kita adalah 1.597 tolak dengan 1.325 akan dapat positif 0.272. Dan bacaan staf sebelum kita adalah 1.329 tolak dengan 1.417 akan dapat negatif 0.022. Dan last sekali bacaan staf sebelum kita adalah 1.936 akan ditolak dengan 0.589. Bacaan staf semasa kita dapat 1.347. Jadi yang negatif ni saya masukkan dia ke kolom negatif. Okey. Okey, jadi kita dah tahu. Okey, yang rise, tinggalkan rise, fall tinggalkan fall. Ini adalah bacaan bernaik, bacaan menurun. Keadaan tanah tu jadi makin rendah daripada yang sebelumnya. Okey, macam mana nak kira reduce level? Okey, reduce level bacaan datum kita dah tahu, dah diberi 37.7340. Okey, kalau rise kita tambahkan. Okey, dapat reduce level untuk CP1. Okey, lepas tu CP2 tambah. Okey, CP3 kita tambah. Okey, CP4 ni kita tolak lah sebab dia memang letak dekat negatif. Kena tolak Ini kena tambah. Ini kena tolak. Kena tolak. Dapat nilai sini. Okey, kita tambah balik. Ini kita tolakkan dia sebab dekat kolom negatif. Ini kita tambah dia. Okey, ini pun kita tambah lagi sebab kolom rise. Ini kita tambah lagi sebab kolom rise. Dan ini kita tolakkan sebab dia kolom fall. Dan ini kita tambahkan dia dapat kolom rise. Okey, jom kita kira nilai dia. Okey, 3.740 akan tambah dengan 0.611. Okey, begitu juga reduce level sebelumnya ditambahkan dengan beza tinggi antara dua titik lah. Tambah Okey, sama dengan reduce level sebelum. Ditambahkan sebab dia berada di kolom positif. Jadi kita tambah dengan 0.812 dapat 40.318. Okey, lepas tu baca reduce level sebelum. Kita tolak. Kenapa kita kena tolak? Sebab dia berada di kolom fall. Jadi kita tolakkan. Nilainya akan jadi berkurangan. Ni 18, ni 16. Sebab beza tinggi dia dah 0.002 mm. Okey, kita tambahkan balik. Sebab dia berada di kolom positif 0.044 dapat 40.36. Okey, kita tolakkan balik sebab dia berada di kolom negatif, kolom fall. Nilai dia makin berkurang, maknanya betul. Okey, jadi kita tambahkan balik dengan rise sebab dia menaik.
Tambah lagi 3.2.305. Okey, 46.407 campur dengan tolak dengan 0.022. Belum tambah 0.272, saya silap. Okey, sama dengan nilai atas. Kita tolakkan sebab dia berada di kolom fall. Dan last sekali, reduce level atas. Kita tambahkan sebab berada di rise. Okey. 48004. Okey. Okey, dah selesai tu. Okey, dah selesai. Kita kena kira rise, fall, reduce level dan kita buat semakan arithmetic. Semakan arithmetic tadi. Okey, kolom backside tolak dengan kolom foreside, kolom rise tolak dengan kolom fall, first reduce level tolak dengan last reduce level. Okey, kita kirakan berapakah jumlah bagi kolom ini. Kolom ini 22.380. Kolom fall 11.774. Okey, kolom rise total dia adalah 10.39 dan kolom fall kita adalah 0.216. Jadi kita dapatkan beza. Okey, rise tolak dengan fall dapat berapa? 10. Okey, backside tolak dengan foreside dapat 10.264. Okey, total foreside, total rise tolak dengan total fall dapat 10.264. Maknanya dah betul sampai sini. Dan last sekali kita kira first reduce level tolak dengan last level. Ini adalah first dan ini adalah reduce level yang last. Kita dapat 10.264. Nilai negatif dan positif tidak diambil kiranya sebab kita just kira different. Different maknanya beza, maknanya right. Kita punya pengiraan ni semua dah betul. Okey, ini rujukan kamu lah. Ini jawapan dia. Okay, kita kembali balik kepada soalan. Okey. Kita dah selesai soalan B1. Okey, kita pergi soalan B2. Okay, there are several types of level instrument that are different in terms of cost, time and measurement accuracy. Okay, list 3 types of the level instrument. Okay, kita ada 3 jenis. Ukur aras ni banyak jenis. Okay, senaraikan 3 alat aras yang kamu tahulah. Ni. Okay, sekarang ni kita tengok rujuk nota. Okay. Oh, saya salah. Okey ni. Okey, kita ada 3 jenis auto level. Kita ada automatic level, kita ada digital level dan ada tilting level. Setiap komponen ni ada dia punya kelebihan dan ada dia punya kekurangan dari segi kos, masa dan accuracy lah. Macam dia cakap dalam soalan tadi ya. Okey, term sama. Temporary benchmark. Soalan 2B dia tanya term. Okey, temporary benchmark, reduce level, datum dan level line. Okey, apa tu level line? Level line. Okey. Level line tu adalah height of collimation. Height of collimation maknanya height of line of sight. Maknanya dalam height of collimation tu kita ada berapakah aras bagi height of collimation tersebut. Jadi cara kita nak dapatkan dia, kita kena tambah benchmark tadi, datum aras last bagi titik tersebut tambah dengan bacaan pertama, bacaan staff backside yang pertama. Itu kita namakan sebagai height of collimation. Okey, tadi dia tanya tentang benchmark, term benchmark.
station, reduce level, backside, foresight, intermediate side, change point, and line of level. Line of level adalah, of kalimation ni adalah line of. Okay. Kita kembali balik kepada soalan. Okay. Okay, soalan ni. Okay, table B2 show the leveling data which are carried out from the temporary benchmark TBM. PUH 02, reduce level 48 meter to the benchmark BM0002 JPJ, reduce level 37 at 736 meter. Calculate the reduce level at average point by using rise and fall method and include the arithmetic checking for the calculation. Yeah. Jadi dia dah bagi. Okay, ini semua adalah bacaan fieldwork yang diberi. Okey, seperti biasa, PS adalah backside, intermediate side dan foresight. Jadi soalan ni adalah menggunakan kaedah rise and fall dan disuruh kira sampai reduce level. Jadi kita ada 3 step saja. Okay. Jadi kalau tengok keadaan soalan ni, okey, jadi semua ni adalah change point sebab setiap row ni ada 2 bacaan, satu backside, satu foresight. Jadi saya copy image ni masuk kepada template kita supaya kita boleh lakukan calculation. Okey, ini soalan kita tadi. Okey, kita ada A, B, C, D, F, G, BM2202, JBJ. Okey, jadi dia dah bagi benchmark kat sini 48.02. Okey. Dan JPJ bawah ni, dia punya reduce level dia adalah 37. 37.736 meter. Okey, jom kita. Okey, ada berapa siri bagi fieldwork ni? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi saya nak mudahkan kamu. Jadi saya bagi siri yang pertama warna oranye, siri yang kedua. Okey, siri yang ketiga. Siri yang keempat. Okey, siri yang kelima. 6. 7. 8. 8. Okey, siri ke-9. 10. 11. Jadi kita ada berapa series? Kita ada 11 series. Kita di risau alat tu 11 kali kita buat temporary adjustment. Okey, kita ada 11. Jadi kita mula kira rise and fall. Okey, jadi nak benarkan kolom rise and fall seperti biasa. Untuk kolom pertama ni kita tak payah kira. Sebab kolom pertama ni kita dah atas datum atau data sebab kita dah tahu dah reduce level dia. Jadi kita cuma dirikan bacaan staff di atas datum ni untuk dapatkan bacaan pertama sebagai backside. Jadi nak dapatkan rise and fall, bacaan backside, bacaan staf sebelum tolak dengan bacaan staf semasa. Kalau nilai dia positif letak dekat rise, kalau nilai dia negatif letak dekat fall. Okey. Bacaan staf sebelum tolak dengan semasa. Sebelum tolak dengan semasa. Sebelum tolak dengan semasa. Sebelum tolak dengan semasa.
Okey, selesai. Okey, kita mulakan dapatkan value-nya ya. Okey, untuk rise atau fall, tengok 0.6 tolak dengan 1.954 akan dapat negatif 0.354. Okey, bacaan start sebelum dia 1.37 tolak dengan bacaan start semasa dia adalah 1.345 akan dapat positif 0.025. Nanti saya akan alihkan nilai negatif ni kepada kolom fall ya. Okey, bacaan staf sebelumnya adalah 1.32 tolak dengan 1.595 dapat negatif. Okey, bacaan staf sebelum dia 0.081 tolak dengan 2.384 bacaan staf semasa dia dapat negatif. Okey, bacaan staf sebelum dia 0.759 tolak dengan 4.6 dapat negatif 3.8. Okey, bacaan staf sebelum dia 1.516 tolak dengan 1.411 dapat 1.0105. Bacaan staf sebelum dia adalah 1.315 tolak dengan 1.364 dapat negatif. Dan bacaan staf sebelumnya adalah 1.412 tolak dengan 1.41 dapat positif 0.002. Bacaan staf sebelumnya adalah 1.479 tolak dengan 2.29 akan dapat negatif 0.811. Bacaan staf sebelumnya adalah 0.53 tolak dengan 2.05 negatif, yang kecil tolak yang besar mesti negatif 1.152. Dan bacaan staf sebelumnya adalah 1.043 tolak dengan 1.656 dapat negatif. Jadi saya alihkan yang negatif ni pergi ke kolom negatif. Okey. Okey. Selesai ya. Jadi ini tak payah kira, boleh saya hitamkan. Okey. Okey, kita nak dapatkan reduce level A. Reduce level A adalah bergantung kepada reduce level sebelum dia. Okey. Reduce level sebelumnya adalah 48 datum. Jadi 48 tolak. Sebab apa dia tolak? Sebab dia berada di kolom fall. Okey, nak dapatkan reduce level A. Ini adalah reduce level A. Ini adalah reduce level B. Reduce level A adalah 48 tolak dengan 1.354. Jadi yang dapatkan reduce level B ini ditambah. Kenapa tambah? Sebab dia berada di kolom rise. Okey, tambah. Okey, ini kita tolakkan dapat reduce level C. Ini kita tolakkan dapat reduce level D. Ini kita tolakkan dapat reduce level E. Okey, nak dapatkan reduce level F, kita kena tambah reduce level E tambah dengan beza tinggi antara E dan F dapat reduce level F. Lepas tu kita tolakkan dapat reduce level G. Kita tambahkan balik sebab dia dekat kolom rise. Jadi kita dapat reduce level H. Okay, nak dapatkan reduce level I, reduce level H, tolak sebab dia berada di kolom fall. Kita tolak dapat reduce level I. Reduce level J adalah reduce level I. Kita tolakkan sebab berada di kolom fall. Kita tolakkan dapat reduce level J. Dan reduce level TBM kita tolakkan sebab berada di kolom fall. Jadi kita dapat reduce level TBM kita, benchmark kita. Jom kita kira untuk nilai dia. Nilai yang atas 48. Jadi kita tolakkan dengan 1.354. Lepas tu kita tambah. Untuk reduce level V, reduce level A, kita tambah. Sebab dia berada di kolom rise, kita tambah. Reduce level C.
Reduce level sebelum kita tolakkan dengan 0.275. Reduce level sebelum dia 46396, kita tolakkan dengan 2.303. Okey. Kolom atas reduce level ditolak dengan 3.841. Untuk reduce level F, reduce level D, kita tambah dengan 0.105. Okey, sama dengan reduce level atas ditolakkan dengan 0.049 akan dapat reduce level G. Okey, reduce level H adalah reduce level G. Kita tambahkan dengan 0.02, beza tinggi G dan H adalah 0.02. Jadi kita dapat 40.31. Dan reduce level I, reduce level H, kita tolakkan dengan 0.811, dapat 39.499. Dan dapat reduce level J adalah reduce level I, tolak dengan 1.152 akan dapat 38.347. Dan last kali reduce level, benchmark kita adalah reduce level I, kita tolakkan 0.613 akan dapat 37.734. Nampak bezanya ya. Jadi sepatutnya kena ada pembetulan lah. Tapi dalam soalan ni dia tak suruh kira pembetulan. Jadi sebenarnya kalau tengok kat sini jawapan kita dah agak-agak betul. Jadi kita kena buat semakan aritmetik dulu untuk mengesahkan bahawa kita kerja ni ada pembetulan ataupun tidak. Jadi step 1 kita dah selesai, step 2 kita dah selesai, step 3 dah selesai. Jadi 4, 5 dan 6 ni tak payah buat lah. Jadi kita selesai. Okey, kita dapatkan kita buat semakan aritmetik. Okey, dapatkan total bagi kolom rise. Okey, dapatkan total bagi kolom backside, foreside. Dapatkan kolom untuk rise dengan fall. Ini kolom rise, ini kolom fall lah. Okey, itu kita kira beza. Okey, beza backside dengan foreside. Dapat berapa? 10,266. Okey, dapatkan beza rise dengan fall. 10.266. Dah betul lah. Dan dapatkan bacaan staf pertama tolak dengan bacaan staf yang terakhir. Okey, 10.266. Maknanya semua nilai adalah sama. Jadi semua sama adalah right lah. Okey, selesailah bagi soalan ni. Okey, kita kembali kepada soalan ya. Okey, jadi kita dah selesai soalan 2. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Okey, soalan 3 ni dia bagi function theodolite, face left, trivet dengan tribak. Okey, apa kegunaan komponen? Dia bagi komponen. Dia nyata kat kamu apakah fungsi komponen, apakah fungsi face left, trivet dengan tribak. Jadi kita cuba tengok dekat mana trivet, dekat mana tribak. Okey. Okey, ini komponen.
Kadang-kadang dia suruh label, tapi yang ni dia tanya fungsi terus. Okey. Macam handle, okey, apa kegunaan handle? Kita nak megang lah kita punya kedudukan, kita akan pegang tangan kita kat sini dan satu lagi kita akan ampu kita punya tangan sebelah bawah lah. Okey, teleskop tujuan kita nak tengok kanta. Okey, ini adalah targeting site ataupun bahasa Melayu adalah pembidik. Okey, ini adalah bateri. Kita nak simpan bateri dekat dalam ni supaya kita punya theodolite ni function. Okey, kita ada vertical clamp screw. Ini untuk kita nak tentukan kita punya kedudukan teropong ni. Kalau dia kat atas adalah 0 darjah. Kalau dia dalam keadaan penyilang kiri, dia berada 90 darjah. Dalam keadaan yang rata, kalau dia ke bawah adalah 180 darjah. Dan kalau dia dalam keadaan penyilang kanan, dia dalam 270 darjah dalam keadaan yang rata ataupun tegak atas permukaan bumi. Dia nama vertikal, jadi paparan dia akan berada di dalam sini lah, pada skrin ni lah. Okey. Jadi display, jadi kita akan tengok bacaan sini face left, face right, berapa horizontal, berapa dia punya horizontal distance, slope distance, berapa dia punya percentage ketinggian. Dekat sini ada bacaan dia. Okey, ini adalah horizontal clamp screw. Ini adalah bearing dalam keadaan mendatar. Ini adalah bearing pugak tadi. Ini menunjukkan kita punya teropong. Dan bearing mendatar ni kita anggap macam ada kompas dekat sini yang menunjukkan di mana kedudukan batu sempadan kita. Berapakah bearing kita, jadi kita akan merujuk kepada batu sempadan dan kita akan setting di sini. Dan dia ada screw, slow motion screw dan ada clamp lah, maknanya kita akan kunci di sini supaya kita dapat targeting betul-betul ikut dia punya nilai bacaan ataupun kita punya target prism kita. Okey, kita ada bubbling. Bubble tujuan kita nak kita punya permukaan ni dalam keadaan yang rata, kita nak kita punya theodolite ni adalah selari dengan permukaan bumi. Jadi kita gunakan bubble. Kita laraskan levelnya skru ni supaya bubble tu masuk dekat tengah-tengah. Ini adalah bubble dalam bentuk bulatan, ini adalah bubble dalam bentuk mendatar. Memanjang. Okey, teribak ni tujuan dia adalah untuk ampulah, untuk komponen sekali dengan theodolite kita. Supaya kita boleh ikat, kita boleh ketatkan skru daripada tripod masuk ke teribak ni. Okey, ni optical plummet. Optical plummet kita akan tengok mata kita di sini dan kita akan tengok kita punya theodolite ni betul-betul di atas station. Jadi panduan ni adalah kita tengok kepada optical plummet sini. Dia ada kanta mata, dia ada kanta dalam. Supaya kita punya paku pada piket tu betul-betul nampak. Okey, ini bubble tadi. Ini battery case dan ini adalah targeting site. Okey. Kita kembali balik kepada soalan kita. Okey, open traverse, close traverse with diagram. Okey, close traverse. Okey, ini close traverse. Kita ada dua jenis traverse. Satu close traverse. Close traverse dekat mana kita mula dekat A, kita habis dekat A. Ataupun kita mula daripada yang kita tahu benchmarknya dan kita tutup dengan benchmark lain walaupun nampak macam terbuka, tapi ini kita namakan sebagai tertutup. Second type of close traverse sebab kita tahu nilai bacaan benchmark pertama yang mula dan benchmark yang terakhir. Okey, untuk open traverse kita tak tahu nilai bacaan sini, kita tak tahu nilai bacaan sini. Kita mula dengan yang kita tak tahu, mungkin kita mula dengan kita tahu dan kita tutup dengan benda yang kita tak tahu. Itu kita namakan sebagai open traverse. Okey, kita kembali balik kepada soalan. Okey, soalan ini 3C ni adalah latih lipat lah. Latih lipat menggunakan kaedah transit. Dia tak masuk dalam silibus kita dan saya telah generatekan kamu untuk report lah. Okey, kita buat kepada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat, list 3 type of modern electronic theodolite. Okey, modern electronic theodolite ni yang lebih advance, kita gunakan total station, kita ada GPS. GPS ni kita menggunakan theodolite. Ada juga total station yang lebih tak menggunakan prism sebagai target kita.
kita menggunakan laser. Ada beberapa lagi EDM pun boleh namakan sebagai elektronik moden yang telah digabungkan teodolit biasa kepada dan measuring tape dinamakan sebagai total station. Okey, yang B dinyatakan explain clearly temporary adjustment procedure. Okey, 7 markah, jadi kamu kena ceritakan temporary adjustment tu kita buat apa. Okey, temporary adjustment kita ada dua. Permanent adjustment yang kita buat tu back test untuk instrumen auto level. Dan satu yang soalan ni tanya temporary adjustment. Temporary adjustment kita ada leveling, kita ada focus, kita ada setting up the level, leveling up, lepas tu kita hilangkan parallax, kita fokus dekat mana kita punya staff tadi dan kita akan tengok bacaan dia lah. Jadi kita akan clearkan cross section, crosshair yang ada dekat dalam. Ini baru kita ambil bacaan staff. Itu cara untuk kita mendiri siap alat temporary adjustment. Kita kembali balik kepada soalan. Okey, last soalan. Okey, ini adalah soalan mean bearing. Jadi saya Okey, dalam station, dalam fieldwork ni ada berapa station yang didiri siapkan? Okey, tengok sini ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan start station kita ambil pandangan belakang dan pandangan hadapan. Jadi kita mulakan dengan station 2, 1. 2, pandang belakang 1. Foresight dia adalah 2, 3. Kita pindah alat dekat 3. Kita pandang belakang dulu, backside dia adalah 2 dan foresight dia adalah 4. Kita pindah alat dekat 4. Kita pandang belakang dulu adalah 3 dan foresight dia adalah 5. Kita pindah alat dekat 5. Kita pandang backside kita adalah 4 dan kita punya foresight kita adalah 1. Dan kita pindah alat dekat 1. Kita backside kita adalah 5 dan foresight kita adalah 2. Jadi untuk memudahkan kamu, jadi saya colourkan lah. Okey, ini bacaan yang pertama, ini bacaan dia. Kita divisi alat, ini bacaan pertama kita. Okey, bacaan kedua kita, saya pindah alat ketiga. Saya baca dulu belakang. Jadi saya baca belakang dulu, saya baca depan. Okey, lepas tu saya pindah alat keempat. Saya pandang belakang dulu adalah 3 dan foresight kita adalah 5. Kita pindah alat dekat 5. Pindah alat dekat 5. Pindah alat dekat 5. Okay, pandang belakang 4. Pandang depan kita 1. Saya pindah alat dekat 1. Pandang belakang rujukan saya adalah 5. Dan saya nak ambil bacaan untuk 2. Okey, sekarang ni dalam soalan ni dia suruh kira average. Dia suruh lengkapkan kolom untuk from station, final bearing dan to station. Jadi ini saya ini saya labelkan. Jadi ini saya labelkan sebagai E. Ini ada E. Ini untuk nafas yang pertama. Ini nafas yang kedua, ini session yang kedua, ini ketiga, ini keempat dan yang terakhir sekali. Jadi saya tanda E, ini B,
C, D, E. Okey. Okey, nak dapatkan A. Nak dapatkan A, kita kena tengok bacaan yang kita ambil bacaan tadi. 2 ke 3, 1 ke 2 ni kita setting. Dan 2 ke 3 ni kita ambil bacaan. Ini nilai yang kita baca, ini nilai yang kita baca. Jadi cara untuk kira dia suruh kira mean bearing. Jadi kalau mean bearing A, kita tengok sini. 1.32 darjah, 20 minit, 10 second. Okey, campur dengan 312 darjah, 20 minit, 15 second. Jadi tengok phase right. Kalau phase right ni lebih daripada 180, kita kena tolak 180. Jadi tolak dengan 180 darjah. Okey, dah dapat nilai 132, 25, 10 campur dengan 132 darjah, 25, 15 akan dapat nilai bahagi dengan 2. Okey, kamu dapat nilai 132 darjah, 20 minit dan 13 saat lah. Okey, jadi kat sini tulis 132 darjah, 25 dan 13. Okey. Kita penuhkan dulu semua nilai. Okey, B. Jadi nak tengok B, tengok tables 3 dan 4. Okey, tengok face left dengan face right. Kalau ini, tengok face right ni, kalau kurang 180, jadi kena tambah dengan 180 darjah lah. Jadi, untuk B, 209 darjah, 3 minit, 20 second. Campur dengan 29 darjah, 3 minit, 40 second. Campur dengan 180 darjah. Kamu akan dapat 209, 3, 20. Campur dengan 209, 3, 40. Tidak dapat bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2, nanti jawapan dia adalah 209 darjah, 3, 30. Dah dapat ni. Dia punya sum dia baru bahagi dengan 2 sebab average kat sini adalah average. Average adalah kiri dengan kanan. Jadi kat sini dapat 209, 3, 30. Okey, C. Okey, C. Okey, C. Okey, kita berada pada 4 dan 5. Okey, tengok bacaan sini. Bacaan face left dengan face right. Okey, face right ni adalah kurang daripada 180. Jadi, kita kena tambah 180 darjah. Jadi, kita dapatkan dia punya mean lah. Okey, 290, 25, 55. Okey, campur dengan 110 darjah, 25, 25 campur dengan 180 darjah. Okey, jadi kamu akan dapat 290, 25, 25 darjah campur dengan 290, 25, 25. Okey, lepas tu dah dapat ni, kamu bahagi dengan 2, akan dapat 290, 25, 25. Jadi jawapan sini adalah 290, 290, 25, 25. Sebab ni ada correction ni. Okey, selesai yang itu, kita pergi kepada D. Okey, nak dapatkan D. Tengok kepada 5, 1.
Tengok 51. Okey, ni 51 kita. 51 ini face right left. Ini face right. Okey, kita penuhkan dulu. D ni, macam nak dapatkan D ni. 339 darjah, 31 minit, 30 second. Campur dengan 159 darjah, 1 minit, 10 second. Sebab dia kurang daripada 180. Jadi kita kena tambah. Tambah dengan 180 darjah. Jadi jawapan dia akan jadi 339 darjah, 31, 30 campur dengan 339 darjah, 31, 10 bahagi dengan 2. Bagi dengan 2 akan dapat 339 darjah, 31, 20. Jadi tulis kat sini. 339 darjah, 31, 20. Okey, nak dapatkan E. E kita tengok 1, 2. Okey, tengok bacaan ini dan bacaan ini face left dengan face right bagi 1, 2. Jadi 8, 2, 3, 2, 20 campur dengan 2, 6, 2 darjah, 31 minit, 20 second. Jadi kalau face right ni lebih daripada 180, jadi kita kena tolak 180 darjah lah. Jadi tolak dengan 180 darjah. Akan dapat 82, 32, 20 campur dengan 82, 31, 20. Okey, jawapan dia adalah 382. Okey, ni dapat semua bagi dengan 2 ya. Jadi dapat 82 darjah, 31 minit, 50 second. Jadi jawapan sini adalah 82 darjah, 31, 50. Okey. Okey, jadi saya padam ni untuk saya penuhkan. Saya nak penuhkan. Okey, jadi kita dah settle sampai situ.
Kita penuhkan 2, 3 punya bacaan Okey. Untuk bacaan average ni, kita salin balik nilainya kat sini. Jadi kat sini dapat 1.32 darjah, 20 minit, 13 second. Jadi ini 132 ni campur 180 akan dapat kat sini jawapan dia 312 darjah, 20 minit, 13 second. Okey. Okey, begitu juga nilai yang kat sini. Nilai ni bawa bawah sini. Okey, 209 darjah, 20 minit, 25 second. Jadi ini tolak dengan 180 akan dapat 110 darjah, 25 minit, 25 second. Okey, untuk 51 sama ini buat turun bawah sini, ini akan jadi akan jadi 339 darjah, 31 20 second tolak dengan 180 tolak jadi dapat 159 darjah, 31 minit 20 second. Okey, jadi kena buat correction ni. Okey. Kita settle kolom sampai average. Kita nak kira correction pula. Okey, correction kita tengok, kita bandingkan nilai sini yang kita dapat sini. Okey, saya nak gunakan highlight. Okey, kita bandingkan nilai ini. Oh, tak boleh. Okey, kita bandingkan nilai 82.31 ni dengan bacaan face right 21. 82.30. Berapa beza dia? Kita dapat 82 darjah, 31 minit, 50 second. Okey, kita bezakan dengan 82 darjah, 30 minit. Akan dapat 1 darjah, 50 minit. 1 minit 50 saat. Jadi setiap untuk series yang pertama, untuk siri yang pertama, untuk siri kedua, 3, 4 dan 5. Kita ada 5 siri jadi kena bagi dengan 5. Jadi dekat sini bagi dengan 5 series. Jadi 1 minit 50 second. 0 darjah 1 minit 50 second bahagi dengan 5. Bagi dengan 5 akan dapat 22 second. Akan dapat 22 second. Jadi series yang pertama 22 second darab 1. Series yang kedua 22 second darab 2. Siri yang ketiga 22 second darab 3. Siri yang keempat 22 second darab 4. Dan siri yang kelima 22 second darab dengan 5. Jadi kita darabkan. Untuk siri pertama adalah 22 second. Okey, siri yang kedua adalah 44 second. Jadi 0 darjah, 0 minit. Okey, dapat 1 darjah, 1 minit, 6 second. Yang ketiga, yang keempat, 1 darjah, 28 second. Dan yang kelima akan dapat 1 darjah 50 second.
50 second. Okey, dan kita masukkan kat sini. Okey, ini dapat 22 second. Ini dapat 44 second. Ini dapat 1 minit 6 second. Ini dapat 1 minit 28 second. Dan yang last kali ni dapat 1 minit 50 second. Okay. Jadi yang pastinya dekat bawah ni mesti dapat 80 darjah 30 minit. Okay, sebab kita nak sambung bawah. Jadi ini semua 31 tolak 1. Jadi ini semua kena tolak. Ini tolak, ini tolak, ini tolak, ini tolak. Okey. Tolak. Kita tolakkan 132 darjah. Okey. Sini akan dapat sini dapat 132 darjah 24 minit 51 second. Tolak. Okey, dapat 209 darjah 2 minit 46 second. Okey, yang seterusnya dapat 290 darjah 24 minit 19 second. Yang seterusnya dapat 339 31 20 tolak dengan 0 darjah 1 minit 28 second akan dapat 339 darjah 29 minit dan 52 second. Oh, ada satu lagi calik tinggal. Okey. Okey, kita dah settle ya. Okay, kita dah settlekan semua kolom average. Dan last kali kita pergi ke kolom from station to station. Apa yang kita nak buat kat sini? Okey, 2, 3 salin yang bawah ini saja. 3, 4, 4, 5, 5, 1 dan 1, 2. Jadi kat sini salin 2 pergi 3, 3 pergi 4, 4 pergi 5, 5 pergi 1 dan dari pecah 1 pergi ke 2. Okey, jadi untuk final pairing ni kita kena bundarkan. Jadi bundarkan kepada saat yang hampir lah. Kalau saat yang hampir cuma 10, 20, 30, 40, 50 dan 60 kita kena tambah 1 minit. 1 minit. Okey, jadi kat sini 132 darjah 24 minit 50 second lah. Sebab 1 dekat dengan 50. 51 dekat dengan 50. Untuk 3 ke 4 pula, tengok nilai 46 darjah minit dan saat kita salin balik 2 darjah. Okey, 46 dekat dengan 50. Okey, seterusnya 4 dengan 5 kita salin balik 290 darjah 24 minit. Okey, 19 dekat dengan 10 ke dekat dengan 20? Dekat dengan 20. Jadi nilai sini kita bundarkan kepada 20 second yang terhampir. 51. Okey, 339 darjah 29 minit dan 52 ni dekat dengan 50 ke dekat dengan 60? Dekat dengan 50.
Jadi inilah dia punya jawapan dan last sekali. Memang dia kosong-kosong lah, salin je. Okey, selesai bagi soalan. Ni sebab 15 markah. 15 markah, jadi kita kena isi tempat kosong. Kita kira average. Dah kira average, kira correction. Correction pertama, kedua, 3, 4 dan 5. Kita masukkan correction. Okey, lepas tu kita buat pembetulan sama ada tambah ataupun tolak. Dalam soalan ni kita dapat tolak sebab kita nak dapatkan 30. Kita dah terlebih 31, kita kena tolak. Jadi semua kena tolak, dapat nilai bawah. Okay. Dah siap tolak, okey, kita pergi ke kolom seterusnya untuk dapatkan from station to station, what is the final bearing. Okey, jadi kita salin 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1 dan 1, 2. Untuk final bearing, kita tengok kita bundakan saat yang paling hampir. Kalau 51 ke 50. Kalau 46 per 50. Kalau 19 dekat dengan 20. Dan kalau 50 dekat dengan 52 dekat dengan 50. Dan 00 salin balik. Dan inilah jawapan kita untuk 15 markah. Dan tamatlah. Okey, kita selesai. Harap ini saja yang boleh saya bantu. Harap boleh semua ulang kaji dan boleh dapat satu keyakinan untuk jawab soalan saya seterusnya. Ya, kalau tak tahu, kita jumpa di lain masa. Dan boleh tanya personal dengan saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.